Kak tak apalah, saya drop dulu makanan kat grill ni. Kita dah drop pun saya gerak balik nak pergi ke lift. Lepas tu tiba-tiba dia panggil, Dek, suara perempuan. Dia kata, kenapa? Baru saya pergilah dekat rumah tu. Dari rumah tu lah suara perempuan tu, akak tu kan. Tapi makanan still kat luar. Okay. Dia tak ambil lagi. Kenapa? Lepas tu bila saya tengok tu, ada macam bayang-bayang perempuan. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Okey, sebelum kita mula, Pis, aku nak bagi tahulah. Kan, sekarang ni kita masing-masing nak buat lebih daripada satu kerja, tapi tak tahu nak buat apa. Sebab tu kita ada Export Overseas Academy, yang mana kita nak bantu pelajar suri rumah ataupun sesiapa yang nak buat duit tepi. Ini adalah platform yang sebenarnya sangat baik. Dan yang paling best ni, kelas Dr. Zul Arifin ni, diorang akan ajar korang macam mana nak guna eBay ni korang untuk berniaga. Yang paling best ni, kelas Dr. Zul Arifin ni, dia akan ajar korang A to Z pasal eBay ni. Dan yang paling penting sekali, korang boleh pilih sama ada nak belajar online ataupun face to face. Dan korang boleh pilih tadi selepas korang klik link kat di description bawah ni. Ya, daftar sekarang, jangan lama-lama, masa itu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, malam ni kita ada caller baru. Dan cerita malam ni berkenaan dengan orang kata Grab. Grab Oh, okey. Yang ni aku agak suka. Kita dah ada sebelum ni caller yang berkongsi beberapa pengalaman berkenaan dengan Grab. Tapi ialah pengalaman ni berbeza kan. Jadi kita nak dengarkan cerita malam ni. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Daripada korang yang mana ada social media, boleh follow kami di Instagram dan TikTok. Dan pada korang juga yang mana berkesempatan nak cerita dengan Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita nak kongsi dengan Santai Chill. Baik, macam yang aku beritahu, malam ni caller baru. Jadi kita mestilah untuk perkenalkan dia dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai, nama saya Hakim. Saya dari Selangor. Selangor. Kita beberapa ni kali ni Selangor ramai Betul. Okey, baik. Hakim, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Okey Hakim, tadi macam Hafiz cakap, Hakim ada pengalaman Grab nak kongsi dengan kami, betul ke? Ya betul, GrabFood. Oh, Bigfoot. Grabfood. Oh, Grabfood. Ingat Bigfood aku. Okey, baik. Jadi kami pun dah tak sabar nak dengar cerita daripada Hakim. Jadi tanpa membuang masa, kita mendengarkan cerita yang pertama. Dipersilakan. Okey, masa tu saya tengah buat Grab dekat area KL. Masa tu kiranya dalam pukul 11 kot, saya rasa dalam pukul 10 ke 11 tu. Saya kira masa tu memang nak buat last order lah, sebab dah lewat sangat. Nak balik rumah jauh. Sebab nak balik ke Kelang kan. Kiranya saya dah niat, memang last order ni. Sebab ada drop dekat area Ceras. Tiba-tiba dapat order baru masuk dekat kedai nasi ayam. Hantar dekat satu apartment ni dekat Ceras juga. Saya macam boleh lah kira last lah ni. Saya dah dapat order tu, saya terus off lah supaya tak dapat order lagi. Benda niat memang last kan. Masa tu saya pun ambil lah order macam saya datang kedai tu, kedai nasi ayam. Saya ambil, pick up, terus ke apartment tu. Saya sampai kat guard house. Saya cakap kat guard house ni saya nak masuk, nak drop. Dia suruh minta
alamat dengan nama sekali. Dia bagilah dulu. Dia bagi detail apa semua tu. Dia call orang owner tu. Owner tu perempuan. Saya tak ingat nama dia. Tapi owner tu memang perempuan lah. Dia call banyak kali tak angkat. Dia macam balik lah. Cakap apa lah tak angkat ni. Kita nak cepat nak balik rushing. So tunggu. Dalam 5 minit macam tu dia call saya dekat ID Grab tu. Saya pun angkat lah. Cakap Kak, ni saya nak hantar makanan ni. Kita naik lah. Tapi guard tadi call akak dia tak angkat. Tadi akak busy. Guard tu pun minta lah phone tu untuk bercakap kan, nak bagi kebenaran. Saya pun bagi dia cakap okey naik. Boleh lah naik. Bila saya naik tu tingkat 11 rumah akak tu. Dah naik tingkat 11 tu, saya keluar lift. Belah kanan tu, lorong belah kanan ada lampu. Belah kiri tak ada lampu. So rumah dia tu, saya tak ingat nombor unit berapa, tapi dekat belah kiri rumah dia yang tak ada lampu. Lorong tu memang gelap. Okey. Memang gelap. Okey, macam tu okey lah, kita pun jalan lah. Buka torchlight lah. Torchlight lah, flashlight. Dia buka flash handphone. Okey, tak bawa torchlight masa tu. Cari nombor unit. Okey, dah jumpa dah. Ini rumah dia. Rumah dia, saya kata betul rumah ni lah. Tapi bila saya tengok rumah tu gelap tau. Macam tak ada orang. Saya pun tengok sekeliling, cakap ni ada orang. Tapi cuma luar je lah gelap. Dalam tu ada orang. Okay, rumah yang saya nak hantar makanan yang tak ada orang. Saya bagi salam lah. Assalamualaikum. Kali tak jawab. Assalamualaikum. Kali kedua tak jawab. Kali ketiga saya bagi salam, ada orang jawab. Tapi lelaki. Dia cakap nak hantar makanan ni bang. Lepas tu tiba-tiba dia senyap. Senyap pula ni. Saya letak sini je. Lepas tu saya dengar macam ada orang nak berjalan ke pintu tau. Dia gerik, ada macam ada pagar grill tau. Baru kat dalam tu ada pintu. Dan ada jalan ke pintu tu. Saya dengar nak buka tu tak ada orang. Pintu tu terbuka dah, tapi tak ada orang. Ya betul. Dengan dalam rumah tu memang gelap. Tapi ada TV. Ternampak lah ada TV. Macam ada sofa macam tu. Memang lengkap lah. Memang ada, macam ada orang duduk. Masa tu saya macam ada orang ke tak? Cakap akak, saya akak dulu sebab yelah yang owner tu pun nama perempuan. Saya akak, saya nak hantar makanan. Pun tak jawab. Saya pun dah lama sangat ni kan. Main-main pula ni akak ni. Saya pun cakap akak tak apalah, saya drop dulu makanan kat grill ni. Kita dah drop pun saya gerak balik. Nak pergi keling pun. Lepas tu tiba-tiba dia panggil, Dek, suara perempuan. Dia cakap kenapa? Saya pergilah dekat rumah tu. Dari rumah tu lah suara perempuan tu, akak tu kan. Tapi makanan still kat luar. Dia tak ambil lagi. Kenapa? Lepas tu bila saya tengok tu, ada macam bayang-bayang perempuan. Ada baju biasa je. Dia pakai baju, tapi tak pakai tudung lah. Dia pakai hair. Dia jalan seluruh kat situ tu dengan lampu, dengan keadaan gelap je rumah tu. Bila saya nampak dia macam nak keluar, nak pergi ke arah pintu tu, saya tengok betul-betul muka dia tak ada muka. Perempuan tu tak ada muka, tapi kita boleh berdengar tau dia bercakap. Dia macam cakap apa? Dia macam cakap ya tapi tak ada muka. Memang tak ada mulut, tak ada mata, tak ada cakap. Ya Allah, apa benda ni? Saya pun terus lari. Saya tak guna lift, saya terus tangga. Okay. Lepas tu bila masih nak turun tangga tu, saya macam tergetar-getar, macam tak boleh nak turun dah. Dari tingkat 11 kita pun macam menggigil lah kan. Alamak, nampak benda tu pula tiba-tiba kan. Lepas tu saya dengar macam ada orang gelak tau. Tapi gelak dia, masa tu saya dekat tangga dalam tingkat 7 atau dekat 8, baru je turun. Memang lepas tu tiba-tiba rasa macam tak boleh gerak sangat ni, menggigil je. Saya pun boleh lagi. Saya banyak, saya baca kursi sikit, baru berjalan slow. Tapi still dengar yang perempuan tu macam gelak tu. Memang suara sama, memang suara perempuan tu juga. Bila saya turun slow tu, suara tu makin lemah hilang. Sebab dia dari tingkat atas. Kita turun ke bawah, kita dah macam tak dengar suara tu. Tapi nasib baik kebetulan tangga masa tu ada lampu. Saya pun macam cakap lemah semangat ni, tak boleh. So balik lah. Saya keluar tu, saya cakap berhenti kat house. Saya tanya, rumah ni ada orang ke, betul ke? Dia kata memang ada owner. Saya pun cakap, aduh macam mana ni kan. Tak apa lah. Saya pun malam lagi banyak, saya terus balik lah. Balik tu, saya sampai rumah tu, Alhamdulillah lah tak ada apa-apa yang berlaku lagi. Saya tidur,
Besoknya saya bangun, saya nak tengok tau order, detail order yang semalam tu. Dah tak ada lah. Tak ada. Dekat Grab punya detail order memang tak ada. Kedai nasi ayam tu pun saya tak nampak dah dia punya detail tu. Itulah dah seram Grab. Saya bawa Grab lah. Dia bila yelah, aku terkejut juga bila pendapatkan seorang wanita yang tak ada muka tu. Masa tu muka, yelah, aku cuba bayangkan yang tak ada muka ni macam mana dia punya kulit dia sebenarnya. Adakah memang bela habis dia punya, tak ada mata hidung ke? Memang tak ada. Memang flat habis. Memang muka dia flat lah. Tak ada apa-apa. Tapi memang berkulit lah, macam kulit biasa. Tapi putih lah. Dia still cakap ya dia macam tu. Semua cakap tak ada, saya terbang tergerak tak boleh apa. Dah lah daripada tingkat 11 tau. Lepas tu pakai tangga semua. Jadi apa membuatkan kau sebenarnya takkan lift sebenarnya? Dia teringat cerita lah macam tu. Dia teringat movie. Faham. Dia fikir kan. Tu cakap ni confirm ni turun tangga je lah. Kena sikit berapa janji boleh jalan lah dia, kat dalam perjalanan turunan. Tapi dekat guard tu memang tak ada cerita lah apa yang jadi kat situ. Tak saya tak nak. Takut kalau kita tanya lebih kan nanti kan dia tanya lebih lagi kita. Takut dia macam jadi lama tau. Dia betul kan, nanti kan dia tak pasal-pasal bawa saya naik ke atas pula. Betul saya senyap. Woi, seram tu guard tu kalau macam ni. Yelah, gila. Masa nak pergi ke, okay, dia kan belah kiri gelap kan. Masa tu tak ada rasa macam cuak ke, gelap ni seram ni. Ada perasaan macam tu? Tak ada, sebab ya kita tengok bila kita dah masuk jalan kiri tu kan, kiri kanan tu macam ada orang, setengah tu ada rumah tu ada buka lampu, yang sebelahnya tak ada buka lampu. Kira macam ada orang lah kan. Cuma yang rumah yang saya nak duduk makanan tu yang lampu tak ada gelap. Jadi persoalannya siapa yang order makan? Betul. Itu yang saya terkejut juga tu. Bila saya ada buat ni juga, call center. Tapi center cakap memang masa anggaran selepas saya last order tu memang tak ada order. Memang saya tak dapat receive order. Itu yang saya beli tu. Dan setiap hantaran kan ada nama dekat situ. Adakah nama tu nama Melayu ke ataupun nama bangsa lain ke? Dia lebih kepada dia macam nama orang Indonesia. Dia tak ada nama, macam tak nampak Melayu sangat. Tapi saya tak ingat nama dia macam mana. Baik. Mungkin dia pakai nama samaran lah kot. Kan? Macam aku lah pakai nama Jokowi kan. Okay, baik. Itu cerita pengalaman yang pertama. Jadi ada tak cerita yang kedua? Ada. Okay, berkenaan apa tu? Masa dekat kampung tu, masa kecil-kecil. Boleh share pengalaman yang tu pula? Masa tu saya berumur dalam 7 ke 8 tahun lah, saya tak ingat. Masa tu malam raya ketiga. Kita orang dengan family, saya dengan family saya selalu akan buat macam BBQ, buat bakar-bakar, main bunga api apa semua malam raya ketiga kat kampung. Masa tu kan sonok lah, yang ni tengah bakar ayam, yang budak-budak main bunga api apa semua kan. Yang orang besar pakai ayam lah semua. Tengah main-main bunga api tu dengan saudara saya, tiba-tiba macam ada satu angin lintas kat muka saya. Tu kan kat badan saya, dia kat muka. Okay. Dia ibarat macam, dia macam kain tau. Dia kain lalu kat muka tapi tak nampak kain. Dia macam kena kibas macam tu lah. Okay. So, cakap, saya tengok keadaan keliling, cakap diorang ni macam tak kena angin semua, macam biasa kan. Kita macam pelik lah macam. Biar abaikan lah, sambung lah main mengapi kan. Main mengapi. Lepas tu dekat halaman rumah saya tu, rumah kampung tu, belah kiri dia tu hutan sangat tebal. Saya pun macam pelik lah. Saya ternampak pokok, macam ada satu pokok ni dia bergerak tau. Dia macam kata apa, goyang lah. Kita pun macam ada monyet ke apa kan. Saya memang ada monyet kalau lepas pokok tu kan. Tu lah buat ada je lah, buat tak tahu kan. Hamba main mengapi tengah sonok. Lepas tu saya pun benda tu macam lagi kuat lah bergegar, goyang pokok tu. Jadi saya tengok balik kan, ternampak macam satu lembaga putih dekat atas pokok. Dia tinggi sekali, pokok tu paling tinggi sekali. Dia duduk kat pokok tinggi tu. Dia macam terapung-apung. Dia tak pijak tau. Dia macam terapung melayang-layang.
Saya pun macam nak sure kan betul lah. Saya pun berani diri tengok apa benda tu kan. Rupanya benda tu ikat pontu. Okey. Saya macam alamak, saya tak tahu nak buat apa. Masa tu macam benda dia rupa dia rambut dia macam murai panjang ni tapi macam kusut. Lepas tu dia punya kain dia memang putih gila. Macam kain baru lah saya cerita lah. Okay. Dia macam jubah baru je kan. Jadi dia cakap alamak. Saya diam kejap. Saya tengah main mengapi tu, dekat tangan tu saya terus campak. Saya campak tu saya macam macam pening kepala tau. Benda tu macam kacau kan. Bila saya pandang atas lagi, benda tu ada lagi kat situ tengah apa-apa kan. Tapi kepala dia, muka dia tak nampak sangat. Dia macam pandang ke arah saya sebab macam saya seorang je nampak macam tu. Yang lain semua tak nampak. Saya pun terus masuk dalam rumah. Saya duduk kat ruang tamu sekejap. Saya cakap dengan masa tu ada nenek saya dekat dalam rumah tu. Dan lain semua kat luar. Saya cakap, Nek, tadi ada nampak hantu lah. Dia cakap, ya ke? Betul ke? Dekat atas pokok hutan sana tu. Oh ya ke? Lepas tu saya cakap macam nak muntah dekat nenek saya. Masa tu perut saya macam mual tu. Macam nak muntah. Tu saya baring lah. Saya baring tu, nenek saya ambil minyak angin, sapu perut saya nak kasi buang angin tu. Tiba-tiba tengah baring tu, layan minyak angin tu, saya baring tu, saya menghadap tingkap tu menghadap ke hutan belah kiri. Saya buka mata, nenek saya kat belah kanan tengah sapu-sapu perut kan. Benda tu saya nampak dengan jelas dia turun slow. Dekat depan tingkap tu. Bukan kat hutan tu, kat depan tingkap pula. Depan tingkap tu. Tapi tingkap tu menghadap hutan tu lah. Okey. Dia turun dari tingkap tu. Dia turun dari hutan tu. Slow betul menghadap depan tingkap. Dia cakap, Nek, benda tu ada kat tingkap ni. Saya cakap sambil menangis lah. Saya nampak dekat sangat kan. Lepas tu nenek saya cakap, jangan pandang dia, tutup mata. Bila saya tengah tutup mata tu, dia panggil nama saya. Dia kata, Kim. Memang jelas suara ni. Tapi orang lain tak dengar. Masa tu saya menangis-nangis merau-rau. Semua orang masuk dalam. Diorang tanya kenapa ni. Ni nampak hantu ni. Tapi diorang tak nampak. Benda bila masa diorang masuk ramai-ramai tu, benda tu still ada kat situ, kat tingkap tu. Saya tunjuk lah kat tingkap tu. Tapi diorang tak nampak. Dia tak bergerak langsung. Waktu dia sebut nama saya tu, dia gelar-gelar sambil ketawa, nilai-nilai. Lepas tu ada pakcik saya ni, dia macam azan. Dia baca ayat Quran sikit. Benda tu terus dia macam slow hilang. Dia ke tepi lah. Dia bukan, dia terbalik, dia ke tepi. Dia tahu dia gimana. Tapi saya nampak lah benda tu. Still nampak benda tu. Lepas tu saya pun sambung apa, macam kata macam nak pitam tau. Maksud macam nak pitam sangat. Kita pun tahan lagi. Kata kuatkan diri lagi kan. Tak apalah. Kuatkan diri. Nenek saya pun cakap sabar. Tapi jangan layan. Dia benda jangan layan. Saya pun tak layan sangat. Sikit tak apa. Lepas tu dah reda sikit tu, diorang pun settle orang kata kemah-kemah awal. Lepas tu ada, dia cakap biasalah budak-budak kan nampak benda ni tu semua. Ada pun kemah lah BBQ apa semua. Jadi sekejap je lah benda tu, semua masuk rumah. Itulah saya kena masa budak. Lepas tu hari-hari esok-esoknya memang tak ada apa-apa berlaku lah. Dah okey lah. Alhamdulillah okey lah. Masa tu besok tu memang kebetulan nak balik dah Selangor. Hari keempat tu. Jadi waktu yang Kim tu pejam mata, lepas tu dengar suara memanggil tu, dia seolah-olah bunyinya jauh ke dekat? Dia macam dekat sangat. Dia macam betul-betul macam sebelah telinga pun ada. Dia sebab orang lain tak dengar. Dia orang lain tak dengar tu, saya pun hanya dengar. Dia macam lagi takut lah sebab panggil nama apa semua kan. Ya, mungkin ialah jelas sangat kan. Tapi ialah orang kata kalau dekat dia jauh kan. Kalau jauh dekat tak pasti macam mana benda tu. Mungkin ialah dia kat luar sebenarnya kan. Jadi benda tu macam suara dia. Itulah saya pun macam nasib baik dia tak masuk rumah. Yelah terfikir tadi tu. Okey. Dan kena masuk rumah habis lah. Dan Hakim pernah bertanya dekat mak ke atau ayah ke kawasan rumah kampung tu dulu tu macam mana ke sampai Hakim boleh nampak benda tu? Saudara saya yang duduk kampung tu dia pernah cerita lah.
sebelum ni memang kerap lah ada orang nampak kat Ponti tu macam kelibat-kelibat dia semua. Orang kampung lalu-lalu memang nampak lah. Masa zaman dulu lah. Okay. Tapi budak lain memang tak ada kena sekali lah Saudara mara yang kata sebaya saya pun diorang tak kena kan. Diorang tak nampak pun. Saya seorang je nampak. Okay, baik. Memang dia dah target dengan seorang lah. Tak tahulah dia berkenan ke apa. Okay, baik. Okey, baik. Dua cerita telah disampaikan oleh Hakim dan kita ada berbaki lagi masa. Ada tak lagi cerita yang ketiga pula, Hakim? Cerita yang ketiga. Baru-baru terjadi juga tahun lepas. Tapi dia tak ada penampakan lah. Okay. Macam gangguan. Okay, mungkin boleh dekat kongsi. tempat camping. Alright. Boleh? Okay. Okay. Masa tu saya dengan kawan saya bertiga je nak pergi ke rasa dekat Negeri Sembilan. Okay. Ada satu sungai ni lah. Sungai dia memang cantik, tapi saya tak bagi tahu lah nama tempat dia. Dekat situ ada pengkampungan orang asli. Okay, bila nak masuk, nak cari lah, nak cari tempat camping kat situ kan. Okay, bila masuk ke sungai tu, kena bayar sewa tapak tu dekat orang asli. Ada satu pakcik ni lah, orang asli dia jaga tempat dia. Okay, ya, sewa tapak pun semua. Masa tu kita orang pergi hari Ahad. Ahad tu masa tu sampai petang, yang mana yang dapat tapak kat situ, petang tu orang nak balik. So tinggal kita orang je bertiga dekat tapak tu. Malam tu kita orang duduk sekali. Okay. Sebelum kita nak buka kemah tu apa semua, orang asli tu dah cakap sisa makanan kalau nak buang jangan gantung kat pokok ke apa tau. Nanti anjing nak makan ke apa, koyak kat sampah tu nanti bersepah kan susah. Dia kata sisa makanan buang kat sungai, nanti ada ikan makan. Kita cakap tak apalah, nanti kita buang kat sungai lah sisa makanan. Mana yang bukan makanan tu kita just kumpul setempat je lah. Okay. Saya dengan kawan saya yang lagi 2 orang tu pun buat macam-macam semua, camping kan, makan ayam apa semua. Tapi memang kebetulan memang ada sisa ayam tu. Ada bukan cerita lah, dia macam ayam lebih. So kalau diorang tak dapat nak habiskan sebab nak bagi orang pun, memang keliling tu memang tak ada orang. Itu orang je kat campsite tu. Okay. Sebab saya buang lah kalau simpan sampai esok, sebab arang pun dah habis ngam-ngam untuk malam tu. Nak besok pagi nak panaskan pun memang tak ada arang. Okay, kita decide buang kat sungai lah. Macam pakcik dekat kan, kita buang sungai lah sisa ayam tu. Kita orang buang sisa makanan tu kat sungai. Dan kita orang pun dah buat macam-macam aktiviti lah. Ada aktiviti sikit. Semalam tu kita nak tidur dalam pukul 12 tu. Okay. Masa kita orang tengah tidur, ada kawan seorang ni. Okay, saya duduk ujung belah kiri, yang seorang ni ke tengah, seorang lagi kat kanan. Okay. Masa saya dekat ujung tu, saya tengah tidur, saya tiba-tiba terjaga tau. Saya tak ingat apa-apa, saya tak check jam ke apa, tapi memang terjaga. Saya dengar kat luar tu macam ada orang berjalan, tapi dia jalan kat atas, bukan jalan dekat macam rumput apa. Dia, kita orang duduk atas pasir, campsite kita orang kat atas pasir tau, tempat kat atas pasir. Dia jalan, dia macam tak ada kasut, dia jalan macam tapak. Kita dengar lah macam orang tak pakai kasut kan, tapak kaki, pakai kaki ayam je kan, gerak jalan kat atas pasir tu. Saya dengar macam jalan lah, cakap apa pula jalan ni. Saya fikir mungkin pakcik tu lah kot kan. Okay, lepas tu yang kawan saya pula yang kat tengah tu, dia nak pergi kencing. Saya cakap, dia kejut saya sebab masa tu dia nampak macam saya terjaga, nak pergi kencing. Tak apalah, kau tahan lah dulu kan, dia lewat ni, tak apa ke nak pergi kencing sana. Dia kata tak apa, cuma okay, tak apa lah. Saya pun teman lah dia. Dan seorang lagi tu tidur lah. Kita paksa juga pergi tengok luar tu, tak ada orang ni. Tapi saya tak cakap lah dengan dia masa tu. Saya dengar ambil tapak kaki, tak ada orang ni. Gila kat depan sungai, depan sikit je lah daripada campsite kita orang, tak jauh pun. Saya turun bawah je. Turun bawah tu, okay, tengok dia bahaya kencing apa semua. Bila saya tengah masa tu buat torchlight tengah sulu kan, dekat ujung sana tu macam ada satu batu besar. Saya nampak macam ada satu sosok lembaga hitam, dia tengah berdiri tau. Saya nampak sekilas. Okay, saya turun tempat lain. Saya nampak benda tu, tapi saya tak jaga kawan saya. Dia kata, dah ke? Sikit lagi. Okay, cepat sikit.
ngantuk ni. Tapi saya tak beritahu dia lah. Bila lepas tu masa saya suluh tu, saya pusing balik tempat tu, tak ada benda tu. Okey, saya suluh cepat-cepat lah. Alamak benda tu, apa benda lah cakap kan. Dah settle tu, naik lah, naik campsite tu, masuk kemah, tidur cepat-cepat sampai saya pejam mata ni. Besoknya kita dah siap-siap kemas apa semua. Saya dekat dengan member saya, masa dah siap kemas, saya cakap apa-apa nak cerita dalam kereta. Saya cakap macam tu. Saya tak nak diorang buka mulut kat situ lah. Kita dah tahu lah tak larang. Apa nak cerita dalam kereta. Okay. Masa perjalanan balik tu, rupanya betul 2 orang yang ada cerita, yang kawan saya tu. Okay. Yang duduk, okay, yang duduk kat tengah tu, lepas dia pergi kencing tu, dia tak tidur lagi tau. Dia pandang, okay, kemah kita orang ni, kita orang tutup dengan zip jaring je. Okay. Dia ada 2 lapis. Okay, tutup dengan zip jaring je. Okay, dia terpandang kat luar tau. Dia terpandang kat zip jaring tu, nampak macam hantu bungkus tengah melintas lompat dekat depan kemah tu. Dia pun cakap semak dia dah nampak. Dia pun terus tidur, dia tak tahu yang dia senyap. Dia tak nak tegur benda tu. Dia, kalau dalam hutan ni, dia jangan tegur. Dia dah tahu dah benda tu. Cuma dia buat tak tahu Okay, kawan saya yang kat belah kanan tu, sebelum masuk pukul 12 tu, dia tak tidur lagi. Orang yang semua dua-dua ni dah tidur lah. Dia rasa macam ada orang tapak tangan tu, macam pegang kemah. Dua tangan tu tapak tangan. Dia macam tolak kemah, macam goyang-goyang sikit kan. Kawan saya rasa juga. Tapi dia tak tegur lah. Dia terus tidur, dia tak tahu. Okay, lepas tu masa dia, lepas kita bercerita tu apa semua, kita macam terfikir something lah. Kita teringat something. Okay, kenapa pakcik tu disuruh buang sisa makanan dekat dalam sungai, sedangkan kita boleh je collect, letak dekat, gantung kat atas pokok ke kan. Lepas tu kita fikir something, cakap mungkin dekat sungai tu ada benda, sebab tu disuruh buang sisa makanan. Itulah kita orang punya pengalaman lah. Tapi kau cerita jugalah pengalaman kau tu kat dorang. Apa dia? Kau ceritakan jugalah apa yang kau nampak dekat dorang tu. Cerita jugalah apa yang ternampak sekilas je benda tu. Macam ada satu bayang-bayang duduk atas batu tu. Okay, baik. Tu yang aku tak suka tu, camping tu. Selain tu semua best. Dia yang tak best ni time pukul 12 ke atas kan, nak terkencing. Aduh, aku memang paling kan. Itu mesti akan terjadi. Ya, nak terkencing. Dia kalau bukan kita nak kencing, member nak kencing, kita kena teman. Kan. Time tu lah, ya, betul. apa ni, lampu suluh kan, menjelajah pergi kiri kanan. Yang kita pun rajin sangat nak menyuluh. Baik. Dan campsite kau tu adakah berdekatan dengan kata perkampungan orang asli ataupun situ memang sunyi? Kita orang kena, dia macam kat bawah tu ada sungai tau. Lepas tu kita kat anak sungai tu lah yang ada macam tak banyak lah rumah kampungan asli. Dia macam 5-6 biji rumah je lah. Kira rasanya macam benda tu, diorang tu jagalah tapak sungai tu apa semua kan. Sebab kita bayar parking pun kat diorang, tapak campsite pun kat diorang juga. Tapi kita orang kena naik lagi atas sikit, naik bukit. Kita orang kena jalan kaki lah. Tapak campsite tu banyak, tapi yang masa camping tu korang je yang ada. Ya, betulan masa tu. Yelah, kita orang pergi hari Ahad kan. Ya. Biasanya kan orang pergi hari Sabtu, betul Ahad balik. Kita orang pergi hari Ahad, Isnin baru balik. Tu memang tak ada orang kan. Memang lah kan. Ya, kita orang. Okey. Kalau aku kan kat situ, kita je seram juga. Ya, kalau ada 2-3 kemah lain tu kan, sedap sikit hati. Orang kata buat jadi teman kawan-kawan. Tapi lampu ada kan kawasan situ? Lampu ada. Okey, baik. Alright, okay, kita dah dengar 3 pengalaman daripada Hakim. Tapi aku suka yang pertama, yang ketiga ni. Kan memang seram. Okey Kim, kalau lah orang tanya lagi, ada cerita ke, ada pengalaman lain lagi ke untuk dikongsi? InsyaAllah ada. Tapi kebanyakan yang orang bercerita kat saya adalah. Saya punya cerita ni tak banyak dah tadi. Okey, tapi kalau korang berminat nak dengar lagi cerita daripada Hakim, boleh
apa lagi drop kat komen lah, bagi tahu korang nak part 2 daripada Hakim. Okay, jadi kita nak berterima kasih kepada Hakim kerana sudi berkongsi cerita dengan santai chill, dan juga pada korang yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Jadi kalau kali ni Hakim ada tak pesanan yang nak berkongsi dengan para pendengar santai chill? Pasal berkemping lah. Okay. Kita masuk dalam hutan ni, kita pun tahu yang benda tu ada. Just satu je pesanan, tolong jaga mulut. Tu je. Jangan suka dia sangat, jaga adab, tak nampak orang semua. Sebab kalau kita tak jaga adab, tak jaga mulut, benda tu memang akan kacau kita. Betul. Itu saja. Mungkin disebabkan malam tu Hakim dengan kawan-kawan ni dia dah tahu benda tu kan, dia diam lah. Jadi tak ada benda buruk kan jadi. Betul. Kan? Dia sekali je. Betul lah. Saya rasa bersyukur lah member tak bercakap, tak tegur benda tu kan. Kalau akan jadi, kalau member dah habis cerita malam tu, semua dah tak tidur dah aku rasa malam tu. Kalau seorang dah buka cerita. Ya. Sebab lagi satu, kalau nak lari kena turun bukit. Dah lah gelap. Nak buat macam mana? Baik diam weh. Betul. Sebelum aku tamatkan video kali ni, suka diingatkan kepada korang semua, dalam kelas Esport Overseas Academy ni, korang akan belajar banyak cara tentang eBay ni, dan 5 chapter yang akan dikongsikan kepada korang semua. Antaranya macam mana nak set up eBay A to Z, cara korang nak pilih product placement dekat eBay, dan ketiga ni yang paling penting, korang kena tahu macam mana nak withdraw duit ke Malaysia dalam bentuk USD. Yang penting korang kena ingat, biar duduk kat Malaysia, biar gaji USD. Seperti biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.